Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera yang diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hak istimewa ini adalah hasil daripada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, terutamanya Perkara 153. Perkara ini menggariskan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Malaysia. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan orang Melayu dan Bumiputera? Orang Melayu merujuk kepada etnik Melayu, manakala Bumiputera merangkumi etnik-etnik asli atau pribumi di Malaysia seperti orang asli, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Orang Melayu yang dimaksudkan menurut Perkara 160 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan iaitu seseorang yang beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan lahir sebelum hari kemerdekaan, sama ada di Persekutuan atau Singapura, ataupun pada hari merdeka individu itu bermastautin di Persekutuan atau Singapura. Hak istimewa ini memberi perlindungan dan bantuan kepada orang Melayu dan Bumiputera dalam beberapa aspek kehidupan di Malaysia. Antaranya ialah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pembangunan sosial. Rasional Perkara 153 terbahagi kepada 5. Yang pertama, kerakyatan, iaitu orang Melayu menerima prinsip jus soli iaitu hak sama rata dan bukan Melayu perlu menerima hakikat hak keistimewaan orang Melayu. Yang kedua, perkhidmatan awam. Semasa zaman penjajahan dan di awal kemerdekaan, terlalu sedikit orang Melayu yang bekerja dengan kerajaan. Ketiga, dari segi ekonomi, orang Melayu hanya menjadi pemerhati kepada pemelesetan ekonomi di tanah Melayu ataupun Malaysia. Keempat, pendidikan. Majoriti orang Melayu adalah miskin, terutama luar bandar. Mereka suka mendapat peluang pendidikan. Yang terakhir, perniagaan. Orang Melayu masih kurang menceburi perniagaan dan perlu dibantu dan dibimbing. Yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa dan bantuan, kemudahan pendidikan serta lesen perniagaan dan kemudahan khas menurut Perkara 153. Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini perlu dilaksanakan oleh YDPA dengan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merasa kehilangan hak yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut. Penting juga untuk diingatkan bahawa hak istimewa ini tidak bermakna diskriminasi terhadap kaum-kaum lain. Ia adalah usaha kerajaan untuk mengimbangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang wujud dalam kemasyarakatan Malaysia. Kesimpulannya, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera adalah satu mekanisme yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk memastikan pembangunan yang saksama dan bersepadu di seluruh lapisan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang adil dan saksama, hak istimewa ini membantu memastikan kesamarataan, keadilan dan kemakmuran bagi semua rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mendengar. Saya harap penjelasan ini memberi anda pemahaman yang lebih baik mengenai hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Malaysia.